Bismillahirrahmanirrahim. Geometri koordinat, bab yang ketujuh, matematik tambahan tingkatan 4 KSSM. Sungguh pun macam tu, siapa yang ambil SPM di bawah silibus KBSM masih boleh rujuk bab ni sebab diorang pun belajar juga. Okey. Dalam matematik cikgu sembang yang matematik dulu, kita biasa jumpa satu garis lurus. Okey, katakanlah garis lurus ni adalah garis lurus AB. Yang mana dia bagi koordinat A, katakanlah A 2 sifar, B ni pula kita katakanlah 5 2. Okey, lepas tu dia akan bagi satu lagi titik, katakanlah titik T. Lepas tu dia kata titik T ni merupakan titik tengah bagi garis lurus AB. Kalau kata titik tengah, jarak antara AT dengan TB ni mesti sama. Okey, panjang dia mesti samalah. Jadi soalan akan minta kita cari apa koordinat titik T ni, betul tak? Rumus yang kita akan pakai adalah X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2, tutup kurungan. Kenapa buat dalam kurungan? Sebab koordinat mesti dalam kurungan. Betul tak macam ni? Dua sifar dalam kurungan. Okey. Jadi X1, X2, Y1, Y2 ni terpulanglah pada kita. Sama ada kita nak jadikan dua sifar ni sebagai X1, Y1, automatik yang koordinat B ni akan jadi X2, Y2 lah. Ataupun kita boleh juga jadikan dua sifar ni sebagai X2, Y2, dan automatik yang 52 ni akan jadi X1, akan jadi X1, Y1. Terpulang pada kita. Nanti kita masuk dalam rumus ni, kita akan dapatlah koordinat titik tengah T tu. Okey, itu untuk matematik. Ini kebiasaan yang kita jumpa. Tetapi untuk soalan kali ni, titik T ni dia takkan duduk kat tengah-tengah. Dia mungkin duduk kat sini. Dia mungkin duduk kat sini. Nampak tak? Ataupun dia mungkin duduk dekat sini. Ataupun mungkin kat sini, mana-manalah di sepanjang garis lurus ni. Yang pasti titik T tu bukan duduk dekat tengah-tengah garis lurus AB. Itu maksud dia. Tapi nanti dia akan bagilah nisbah pembahagian jarak tu. Dia akan bagi. Itu yang kita akan buat dalam topik ni. Okey, sebelum tu cikgu padam dulu supaya kamu tak pening. Okey, kita baca soalan sama-sama. Diberi RST ialah suatu garis lurus. Cari koordinat titik S jika RS nisbah ST sama dengan 2 nisbah 3. Ini dia punya nisbah pembahagian. R, ini koordinat. Koordinat R dia kata negatif 1, 3 dan koordinat T 4, 18. Okey, dia minta kita cari apa? Cari koordinat titik S. Baik, kita buat dia punya lakaran dahulu. Okey, cikgu, titik mana yang akan duduk dekat antara garis lurus ni? Mana yang akan duduk kat belah dalam kan? Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, huruf S, titik S disebut berulang. Betul tak? RS, ST. S ni disebut berulang. Jadi S ni lah yang akan berada di dalam garis lurus tu. Okey. Katakanlah cikgu buat sini R. Okey, automatik sini T lah. Okey. S tu akan berada di antara R dengan T. Tapi nak letak tu jangan letak suka-suka. Contohlah cikgu kata cikgu nak letak S tu kat sini lah. Sedangkan dia kata RS 2 pembahagian tu. Betul tak? ST pembahagian dia 3. Logik ke pembahagian yang 3 ni lebih kecil daripada yang 2 ni? Tak logik lah, betul tak? Sebab tu kita kena sesuaikan dengan maklumat yang dia bagi. Jadi S tu sesuainya berada di sini. Okey, sini 2, sini 3. Ini nisbah pembahagian dia. 2 nisbah 3. Boleh Lepas tu dia bagi koordinat R negatif 1, 3. Okey, negatif 1 dengan 3. T pula dia bagi 4, 18. 4, 18. Okey. Dia minta kita cari apa? Koordinat bagi titik S ni. Okey, rumus apa yang kita nak guna pakai? Okey, ini kamu kena tengok betul-betul rumus yang kita akan guna, iaitu X1 darab M tambah dengan X2 darab N per, alamak, space lah. Kejap sorry Kita kena pindahkan sikit. X1 darab M tambah X2 darab N per M tambah N, koma Y1 darab M tambah Y2 darab N bahagi M tambah N. Okey, cikgu ada pula M dengan N kat sini. Dia macam mana cerita pula? Okey, dia macam ni. First kali kamu kena tentukan yang mana kamu punya X1, Y1. Okey, katakanlah cikgu nak jadikan negatif 1, 3 ni sebagai cikgu punya X1, Y1. So automatik yang 4, 18 ni akan jadi X2, Y2. Okey, X1 darab dengan M kan? Okey, kalau sini X1 kamu kena ambil nisbah yang lebih jauh daripada dia. Kan nisbah tadi kan ada 2 dengan 3 kan? Yang 2 ni dekat je dengan X1 ni. Tak nak? Kita ambil yang jauh, iaitu 3.
Okey, boleh. Maknanya kata yang ni M cikgu. Yang ni pula akan jadi N cikgu. Okey, boleh nampak sama lah juga. X2 darab N. Mana X2 kita? Ni X2 kita. So, kita akan ambil pembahagian yang jauh daripada dia. Yang jauh daripada dia adalah 2. Nampak tak? Ni N kita. Okey, boleh nampak? Ada macam tu je. Jadi, sekarang cikgu akan gantikan. Jangan lupa dalam kurungan. Sebab koordinat dia mesti dalam kurungan. Okey, X1 darab dengan M. X1 kita adalah negatif 1. Okey, M kita adalah 3. Tambah X2 kita adalah 4. Darab dengan N kita adalah 2. Okey, per M tambah N. 3 tambah 2, 5. Koma. Y1 darab M. Y1 kita adalah 3. So, 3 darab dengan 3 sebab M kita 3. Tambah dengan Y2 darab dengan N. Y2 kita adalah 18. So, 18 darab dengan 2. Per dengan M tambah N. M tambah N samalah yang 5 tadi. Okey. Jangan lupa dalam kurungan. Ni cuma cikgu tak sebut space. Okey. Okey. Dekat sini kita tinggal make calculator je lah. Negatif 1 darab dengan 3 kita dapat negatif 3 tambah dengan 8. Negatif 3 tambah dengan 8 kita akan dapat 5. Okey, bahagi dengan 5. Okey, koma. 3 darab 3, 9. 9 tambahkan dengan 18 darab 2, 36. Betul tak? 18 darab 2, ya 36. So, 9 tambah 36, kita akan dapat 45. Bahagi dengan 5. Okay, tutup kurungan. Okey, 5 bahagi 5, 1. 45 bahagi dengan 5, kita akan dapat 9. Jadi, 19 ni adalah kita punya koordinat untuk titik S. Okey. Koordinat S sama dengan 1,9. Okey. Dah siap? Boleh?